Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ni? Sihat Alhamdulillah. Fitri sihat? Macam lama saya tak nampak. Ada ke? Duduk belakang. Hari ni duduk depan. Ustazah sihat. Sekarang ni nak cakap tak sihat tak berani ya. Biasalah baru-baru baik. Tapi sakit biasa, jangan risau. Saya kalau tak sihat tak datang kan. Kita tahulah. Cuma nanti kadang-kadang ada orang dia salah dengar, dia salah faham kan. Jadi kan kita sakit lain pula. Jadi masalah. Bolehlah ya doakan sikit-sikit. InsyaAllah hari ni semakin sembuh. Okey baik, Alhamdulillah. Kenapa itu? Masalah ada bom meletup? Tak ada apa-apa seram juga saya dengar. Okey, hari ni kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Kenapa tak ada orang duduk depan tu? Tak nak penuhkan soft kat depan tu? Ke takut saya soal? Soalan Ustazah senang je. Duduk depan lah, tak ada duduk depan. Tak ada. Yang dekat belakang tak ada, yang zone 2 tak nak duduk depan. Ke baru sampai? Tak nak duduk depan. Yang di belakang zone 2 tak nak duduk depan. Ada depan ni, dekat dengan Ustazah. Nampak muka Ustazah, nampak jubah Ustazah. Nak pujuk orang di depan ni. Nampak macam-macam. Cik Ana main Cik Ana. Alah Cik Ana, malu-malu pula macam tak biasa. Depan. Ada rihal tak untuk Cik Ana? Oh. Sama pula. Kalau ada rihal bagi Cik Ana. Kesian Cik Ana ni. Cik Ana ramai members tengok. Kalau ada rihal bagi Cik Ana. Ada. Okey, baik. Siapa lagi nak duduk depan boleh. Saya bagi masa untuk penuhkan soft di hadapan. Jadi sedap sikit kan. Tutup ruang-ruang kosong ni. Nampak kita ni. Penuh. Mak Isa dah macam polis lah. Depan. Tak usah gurau je. Tak, di depan. Silakan, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada muslimah-muslimah yang sudi untuk berada di hadapan bersama dengan kita semua. Tak apalah yang belakang tu bagi kawan-kawan kita yang lambat kan. Mungkin dalam perjalanan. Tapi dah pukul 10.20 ni. Ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Liza baru sampai Liza. Apa dia? Tak dengar lah, tak apalah nanti. Okey baik, hari ni kita nak mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa? 262, saya dengar 62, terperanjat saya. 62. Okey, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 266. Betul? 262. Okey, tak apalah, 262 tu tinggalkan je. Okey, 262 tu B dengan C tinggalkan ya. Sebab dia nanti ulang balik dekat belakang tu kan. Saya dah baca dah semalam. Ulang. Bila je nak habis. Saya pun malas nak ulang banyak kali kan. Jadi tak apa. Nanti balik rumah kalau siapa yang ada kerajinan yang lebih boleh bacalah. Nanti fahamlah apa maksud saya. Kerajinan yang lebih. Nampak Ustazahnya ayat. Kerajinan yang lebih. Sebab saya tahu tak ramai yang nak baca kalau Ustazah tak baca. Semua menganggukkan kepala, maknanya tepat tekaan saya. Tapi sebab tu kalau ada kerajinan yang lebih, sila ya baca poin B dan poin C. Hari ini kita akan terus masuk pada poin D.
Okey, kita akan terus masuk pada poin kita yang D. Poin kita yang D di sini bertajuk cobaan orang mukmin. Ya, ujian. Ujian, cobaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 266. Okey, muka surat 266 di poin kita yang D, cobaan orang mukmin. Kita baca perenggan yang pertama di sini. Kalau sempat saya nak habiskan topik ini. Dalam kondisi tertentu menampakkan persetujuan. Okey, tak apa. Ni tinggalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat pada baris yang ke-6. Baris yang ke-6 terus masuk pada tujuan utama. Siapa yang ada kitabnya, mungkin teman-teman kita yang di rumah juga, jika ada kitabnya, sila lihat pada baris yang ke-6. Baris yang ke-6 di paragraf pada perkataan di situ, tujuan utama. Saya nak masuk perbincangan ataupun saya nak mulakan perbincangan daripada situ. Baik, tujuan utama dalam pembahasan ini adalah menerangkan bahawa manusia pasti akan merasakan ujian yang menyakitkan dan tidak ada seorang pun yang dapat terlepas dari sakitnya ujian tersebut. Jadi kita pun dah bincangkan pada minggu lepas, semua manusia tidak akan terlepas daripada sakitnya ujian. Jadi di sini dia ulang sekali lagi topik ini untuk menguatkan perbincangan di poin A yang telah kita sentuh pada minggu lepas. Kemudian disebutkan kepada kita, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa manusia pasti akan diberikannya cobaan, iaitu ujian. Boleh jadi ia berupa kesenangan dan boleh jadi juga ia berbentuk kesulitan, iaitu kesukarannya dalam kehidupan kita. Jadi yang penting kita nak kata begini muslimah, dalam hidup kita ni akan ada pelbagai macam ujian. Ujian kita dia tak sama dengan ujian orang lain. Kan? Ujian saya berbeza, ujian Kak Nisa berbeza, Kak Som, Liza, semualah berbeza. Tapi yang penting, kita semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian pada orang A dengan ujian ibu ayahnya. Minggu lepas kita dah bincangkan. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ibu bapa dia. Tapi ada orang tidak. Ada orang ibu ayahnya Masya Allah Tabarakallah. Ibu ayah yang saleh, saleha, senang. Tak ada banyak masalah. Tapi Allah uji dia part lain. Allah uji dia anak dia pula. Anak dia pula masalah. Sedangkan dia orang saleh. Dia hidup kita ni macam puzzle tau muslimah. Dia saling melengkapkan antara satu dan yang lain. Kita lihat diri kita ni, kita tengok, oh saya ni tak adalah banyak masalah sangat. Kita rasa gitu kan. Tapi jangan cakap kita tak ada masalah sangat. Kita mesti ada masalah. Cuma masalah kita part yang mana? Bila kita tengok kawan kita, oh Allah uji dia dengan suami dia. Alhamdulillah suami saya tak macam gitu. Kita kata gitu. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, mungkin anak kita nakal, kan? Mungkinlah anak kita sakit. Ni ada pelbagai macam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ujian yang pelbagai, ujian yang berbeza supaya kita ni nampak keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan semua orang sama Allah uji. Semua orang Allah uji dengan suami je yang nakal sikit. Saya cakap nakal ya. Nak cakap jahat tak baik. Suami yang nakal. Kan? Kau suami kau sama suami kita. Ya Allah, tak ada cerita orang kata. Tak seronok kan sama dah sama je lah. Tapi kalau kita jumpa teman kita, mungkin kita, oh anak saya gini-gini. Oh ya, maknanya kawan kita dengar. Dia lain kan, beza. Kita yang dengar ni, Masya Allah, Subhanallah. Allah uji dengan anak, Allah uji saya dengan suami, kan berbeza. Tapi yang penting yang kita tahu sekarang, Allah takkan pernah lepaskan kita daripada pelbagai macam ujian. Cuma ujiannya pelbagai macam. Dan berbeza-beza setiap seorang.
Dia tak sama. Kalau sama pun caranya pasti berbeza. Okey? Baik, seterusnya tadi kita lihat dalam penentuan yang baru kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Kalau kita kata tentang ujian ni, dia bukan semata-mata tentang hal yang susah. Okey, jadi dia punya diagram dia macam gini Kalau nak faham dia macam gini. Kita ada ujian hidup. Okey. Ujian hidup kita ni pelbagai kan tadi saya kata. Kemudian kita lihat dia ada dua. Kalau kita sebut ujian hidup ni, dia tak semestinya kita kata, oh susah, sedih, takut, derita. Tak semestinya begitu. Kerana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ujian ini dia ada dua. Susah dan senang. Okay, dia bagi pada dua. Jadi ada orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan kesusahan. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan kesenangan. Jadi bila kita lihat seseorang dia memiliki kesenangan dalam kehidupan dia. Hidup dia nampak bahagia, hidup dia nampak selesa, dia tak susah macam kita. Kita tak boleh lihat itu sebagai satu bentuk yang Allah yang kita kata, oh Allah tak uji dia. Tak boleh begitu. Itu sebenarnya adalah ujian bagi diri dia. Kerana begini, bila kita senang dan susah ni, dia boleh jadi dua situasi. Orang yang susah, kenapa saya kata dua? Sebab gini, sama ada kita susah ataupun senang, dia akan bawa kita kepada dua je keadaan. Syukur atau sabar. Orang yang senang, kenapa kita kata itu ujian bagi hidup dia? Sebab belum tentu dia syukur dengan apa yang dia ada. Allah bagi dia dengan kesenangan dalam kehidupan dia, keluarga yang bahagia, pekerjaan yang bagus, duit yang melimpah ruah, memang senang hidup dia. Tapi adakah dia jadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu. Ya, belum tentu. Sama juga orang yang senang, dia cakap senang. Orang yang susah. Kalau dia ni jadi orang yang sabar, maknanya dia dapat lalui ujian itu dengan baik. Namun sama ada susah ataupun senang, kita perlukan kedua-dua ini. Sebab itu bila kita susah ini ada Nabi SAW ajarkan kepada kita, kita ucapkan hamdalah, kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu susah tau. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi SAW ingatkan kepada kita, kita kalau nampak satu perkara yang kita tak sukai, kita sedang berhadapan dengan perkara yang kita tak senangi, ucap Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ya? Maknanya kesyukuran itu masih lagi ada walaupun kita dalam keadaan yang susah. Sebab itu Nabi SAW, Nabi kata apa? Kita ni yang muslimah sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nabi puji orang-orang yang beriman atas cubaan-cubaan yang ada dalam kehidupan mereka. Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman ini dia amat menakjubkan. Kehidupan dia, lifestyle dia amat menakjubkan. Sampai Nabi kata apa? Ajaban. Ajaban ni kan suatu perkataan yang kita ucapkan yang menunjukkan dia macam wah, dia macam tu. Ajab. Atau satu yang takjub yang menakjubkan kita, yang amat menghairankan. Jadi Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Amat menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan dia semuanya adalah yang baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan keadaan yang menakjubkan itu, Nabi SAW kata, ia tidak ada melainkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW bahagikan kepada dua ketakjuban itu. Nabi kata apa? Orang yang beriman, kenapa Nabi SAW kata kehidupan mereka ini amat menakjubkan? Kehidupan mereka ni amat pelik lah kalau dalam bahasa kita. Amat pelik, amat menakjubkan kerana kehidupan mereka ini semua adalah urusannya baik. Pertama, in asabathu sarra syakara. Jika sekiranya dia itu Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia dengan kesenangan.
kegembiraan dia menjadi seseorang yang bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lah. Nabi kata, bila orang tu bersyukur, maknanya itu adalah satu hal yang baik untuk dia. Kemudian, Nabi SAW juga sebutkan, wa in asabathu dharra. Tapi, kalau orang ini Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada dia dengan dharra. Dharra ni maksudnya perkara yang memudaratkan. Perkara yang menyakitkan dia. Ini ujian, kata. Nabi sebut, orang itu dia jadi orang yang sabar. Dia jadi orang yang bersabar. Fakana khairan lah. Itu juga adalah perkara yang baik untuk diri dia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian ini silih berganti. Kadang-kadang Allah berikan kepada kita dengan nikmat kesenangan dalam hidup, kan? Kita tak sentiasa selamanya susah tau. Ya, dia kadang-kadang silih berganti. Hari ini kita susah, esok kita senang. Kan esok kita susah lagi, kemudian nanti kita senang lagi. Ya, dia begitu keadaan dia. Dia silih berganti. Tapi dalam keadaan silih berganti itu, ia adalah dipanggil sebagai ujian dalam kehidupan yang mana kedua-dua ini, iaitu susah dan senang, ia akan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman begitu cara hidup dia. Susah, kita susah ke, kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita senang, tetap akan kembali kepada Allah. Kita tak kata, oh kalau dah senang tak payahlah nak solat, tak payah nak bersyukur, tak payah nak berdoa. Tidak. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita, kita ni ingat Allah bukan pada waktu kita susah sahaja. Kita nak ingat Allah, kita mesti ingat Allah pada waktu kita susah dan senang. Pada waktu kita susah dan senang, kita ingat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, ya Muslimah, ada banyak ayat Al-Quran yang disenaraikan kepada kita. Antaranya kita lihat di situ. Okey, disebutkan kepada kita. Tadi saya baca, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa manusia pasti akan diberikannya ujian. Boleh berupa kesenangan dan boleh juga berupa kesusahan. Okay, saya dah discuss tadi. Manusia pasti diuji dengan sesuatu yang membahagiakan dan menyedihkan. Tujuannya supaya hamba-Nya dapat bersabar dan bersyukur. Jadi kita ada 2 poin penting di situ. Cik Ana, sorry saya letak bawah Yeah. Ini tak nampak je. Aduh, tak nampak muka saya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala di bawah. Okey, ayat yang pertama kita lihat di situ. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya, iaitu amal solehnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7 ini, Allah ingatkan kepada kita, bumi iaitu dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dengan pelbagai macam perhiasan. Maknanya nikmat kesenangan. Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita di dunia ini, kita hidup di dunia ini, di atas muka bumi ini. Tujuannya di situ Allah kata apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji mereka di kalangan kita mana satukah yang paling bagus amalnya. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Adakah dengan nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dengan nikmat perhiasan, pelbagai macam kesenangan, pelbagai macam kemewahan yang Allah Subhanahu Wa Taala hadapkan di hadapan kita ini, kita masih lagi ingin menjadi seorang muslimah yang beramal saleh? Itu persoalannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja letakkan kesenangan-kesenangan ini sebagai ujian untuk lihat adakah kita akan terus taat kepada Allah ataupun kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Baik, yang kedua kita lihat di situ ya.
wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dalil kita yang kedua, surah Al-A'raf ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik. Nampak ya? Pada ayat ini 168 surah Al-A'raf, Allah sebutkan bahawa ujian itu terbahagi kepada dua. Ujian yang baik, ujian yang tidak baik, iaitu ujian yang buruk. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan sedemikian. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini tujuan yang kedua. Tadi tujuan yang pertama. Warna biru nampak tak? Nampak Okay. Yang ketiga, di situ kita ada ayat Al-Quran yang ketiga. Ayat Al-Quran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata apa? Dalam surah Taha. Tadi surah Al-A'raf ayat 168. So di sini kita masuk pada ayat yang ketiga, surah Taha ayat 123 hingga 124. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa. Sebahagian kamu menjadi manusia bagi sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Jadi tujuan ujian yang ketiga di sini boleh kita ambil secara ringkasnya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini, di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dengan pelbagai macam petunjuk. Dalam keadaan pelbagai macam petunjuk itu, adakah kita nak terima ataupun kita nak berpaling daripada petunjuk itu? Ini dipanggil sebagai ujian dalam kehidupan. Seterusnya kita ada yang keempat di sini. Yang keempat, surah Al-Imran ayat 143. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi ini saya bagi kepada 4 dan 5. Nombor 4. Untuk kita lihat siapakah di kalangan kita yang menjadi orang yang berjuang di jalan Allah. Yang tadi kan orang yang berjihad tu, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima, orang yang sabar. Kita akan nampak daripada ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita ni sebagai seorang yang beriman.
kita akan nampak siapa di kalangan kita yang nanti paling baik amalannya. Siapa di kalangan kita yang akan kembali kepada kebenaran. Kadang-kadang ada orang dia ni berdosa dalam hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan ujian dalam kehidupan. Adakah dia kembali kepada kebenaran? Ini tujuan. Kenapa Allah uji hidup dia? Jadi kalau dia kembali kepada kebenaran, alhamdulillah. Kita nampak situasi tersebut. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian, dan kita nampak mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kan? Contoh, kita berkawan dengan seseorang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dalam persahabatan itu. Kita nampak, oh rupanya dia tak baik. Oh rupanya tak baik rupanya dia ni kan. Maknanya di situ ada banyak masalah. Masalah itu ujian. Daripada ujian itu, daripada masalah tersebut, kita akan nampak, dia ni rupanya mulut dia tak berapa elok lah. Jadi itu petunjuk kita panggil. So kita nak berpaling daripada petunjuk Allah, ataupun kita nak teruskan berkawan dengan orang yang tak baik begitu. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, siapa pula? Kalau orang itu Allah Subhanahu Wa Taala uji, adakah dia akan terus-terusan berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kelima, adakah dia itu terus menjadi seorang yang sabar dalam kehidupan dia? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tujuan kenapa manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa uji mereka, silih berganti. Dan seterusnya di bawah itu muka surat 267 kita ada satu lagi ayat. Ayat tu sama dengan ayat yang dalam surah Ali Imran ayat 142, tapi ada sedikit pendetilan, tak apa, nanti boleh baca sendiri ya. Lihat terus pada muka surat 268, kita ada di situ pada perenggan yang kedua. Pada perenggan yang kedua, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita. Nafsu dalam tubuh anak Adam tidak akan suci dan baik sebelum dibersihkan dengan ujian cobaan darinya. Seperti halnya emas tidak terlihat kualiti baik dan buruknya hingga diuji dengan dibakar. Sementara itu, mengingat nafsu memiliki sifat yang jahil yang tak baik ni, lagi zalim, dan ia merupakan sumber segala keburukan yang dirasakan seseorang hamba, maka tidaklah mungkin keburukan itu menimpa manusia melainkan dikarenakan oleh nafsunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman terkait dengan hal ini, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sekejap Ni nak bangun ke nak duduk? Panas juga, boleh tahan panas. Ujian, cobaan. Ya, ujian, cobaan dalam hidup. Banyak betul cobaan. Bertepatan. Ni nak kena betulkan betul-betul. Nanti kita sangkut lagi. Okey, baik. Kita lihat di sini. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan kepada kita bahawa dalam diri anak Adam, dalam diri kita ni, kita ada nafsu. Kita dah pernah bincangkan tentang nafsu kan? Bila kita bincangkan? Ingat? Minggu lepas? Bila tu? Tak ingat Lama dah Sasa. Bila? Bulan 1. Oh, bulan 1. Sekarang bulan berapa? Bulan 2. Apa dia? Kecoh. Bulan 1, bulan 2. Sekejap dah bulan 2 Lepas tu nak
Puasa hari raya. Allah. Dah tu 2023. Sazat tak kahwin-kahwin. Gurau je lah. Saja je nak hilangkan ngantuk tu. Gurau je. Okay. Baik, kita lihat di sini. Nafsu dalam tubuh anak Adam tidak akan suci dan baik sebelum dibersihkan dengan ujian cobaan darinya. Seperti halnya emas tidak terlihat kualiti baik dan buruknya hingga diuji dengan dibakar. Sementara itu mengingat nafsu memiliki sifat bodoh tadi kan, lagi zalim, dan ia merupakan sumber segala keburukan yang dirasakan seseorang hamba, maka tidaklah mungkin keburukan itu menimpa manusia melainkan dikarenakan oleh nafsunya. Jadi kita lihat di sini, nafsu kita ni dia lebih terpandu bila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian demi ujian dalam kehidupan. Kita ni ada nafsu yang liar dalam hidup. Dalam diri ni ada nafsu yang liar yang mana setiap hari kita nak ikut keinginan nafsu kita yang liar ni. Setiap hari kita mesti ada keinginan-keinginan yang mungkin di luar kemampuan kita, ya, di luar kekuasaan kita, ada pelbagai macam keinginan dalam hidup kita. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala uji dalam hidup kita ini, kita akan sedar apa yang kita inginkan tak semestinya kita dapat. Ini tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perlu uji manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha tahu kita ni bagaimana. Manusia ni bila kita kalau dah terhantuk, kan? Dia kalau dah terhantuk barulah dia nak sedar. Selagi dia tak kena ketuk kepala dia tak sedar. Maknanya apa? Kalau dia tak kena, selagi dia tak kena, dia tak tahu macam mana rasa dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala uji kita ni supaya kita macam gitu Alamak, sian rupanya dia. Hari tu aku ada cakap pasal dia. Alah lemah. Lemah dia tu. Kena sikit je nak menangis. Cuba kena diri sendiri. Nangis ke merorian? Menangis ke merorian kan? Tak tahu Kita tak tahu kalau kena pada kita, bagaimana keadaan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji kita supaya kita ni lebih bersimpati, ada empati, jiwa kita lebih terpandu, kita lebih kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar tentang syukur, kita belajar tentang sabar dalam hidup. Nafsu itu dia akan jadi elok. Saya dah pernah jelaskan nafsu ni tak boleh buang daripada diri. Kita tak boleh buang. Kita tak boleh kata saya tak ada nafsu. Jangan cakap saya tak ada nafsu, itu masalah. Itu tak normal namanya. Saya kalau dengar orang kata, awak tak ada nafsu, awak okey ke tak okey? Ni kena pergi doktor. Maknanya tak sihat tu. Nafsu ini ada dalam diri kita untuk kita bantu supaya ia dapat dipandu dengan sebaik-baiknya. Antara caranya ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian demi ujian dalam kehidupan kita supaya nafsu itu dapat dipandu pada jalan yang benar. Jalan yang betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan pada diri kita. Tapi kalau kita ni Allah Subhanahu Wa Taala tak uji, kita akan ikut terus-terusan apa yang ada pada nafsu kita itu. Terus-terusan tanpa kita fikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, banyak tempat dalam Al-Quran Allah ingatkan, kalau sekiranya kita ni manusia, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita dengan kebaikan, itu adalah daripada Allah. Tapi kalau sekiranya ada keburukan yang berlaku, besar kemungkinan boleh jadi ia berlaku kerana masalah nafsu kita tu tadi. Di sini dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-69, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata Allah? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Okay, surah An-Nisa ayat 79. Maknanya Allah ingatkan, apa-apa perkara yang kita peroleh dalam hidup ini, perkara-perkara yang baik, itu daripada Allah. Tapi kalau sekiranya ada perkara buruk yang kita dapat ini, boleh jadi itu adalah daripada kesalahan diri kita sendiri, yang mana kita ikut hawa nafsu tu tadi, keinginan-keinginan kita yang tidak baik tersebut. Kemudian pada ayat yang berikutnya, surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Dan mengapa kamu hairan ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyambung firman-Nya, qul huwa min 'indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini turun kerana perang Uhud. Dalam peperangan Uhud apa yang berlaku? Siapa yang menang? Tentera musyrikin ke tentera muslimin? Perang Uhud. Peperangan Uhud. Siapa menang? Tentera muslimin ke tentera musyrikin? Belajar sejarah sikit. Baru duduk bangun balik. Ya, siapa menang? Musyrikin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur bila tentera muslimin kalah dalam peperangan itu. Ini peperangan Uhud ni peperangan antara peperangan yang terbesar juga dalam awal-awal Islam. Bila tentera muslimin kalah, mereka tanya kenapa kita kalah dalam peperangan ini? Tapi Allah kata, bukankah itu kesalahan daripada diri kamu sendiri? Kenapa tentera muslimin kalah? Mereka tak patuh pada perintah Nabi. Siapa mereka tu? Ada kumpulan pemanah. Okay, dalam peperangan Uhud ini, istimewanya peperangan Uhud, ada kumpulan pemanah yang Nabi SAW tempatkan di atas bukit ni. Okay, siapa yang pergi umrah, dia mesti pernah pergi untuk lihat bukit tu kan. Naiklah bukit tu. Kalau naiklah kan, tak payahlah tengok dari bawah je, malas nak naik, buat kutu-kutu baju. Okay, so kalau siapa nak naik, naiklah kan. Dia akan nampak. Nabi SAW kata kepada tentera pemanah ini, apa terjadi, jangan turun. Ini pesan Nabi. Apa-apa jadi, jangan turun. Tapi, ini yang Allah kata, siapa yang salah? Mereka terlalu confident yang waktu itu mereka dah menang. Nabi belum keluarkan perintah lagi. Nabi belum suruh turun, tapi mereka dah turun. Kerana mereka menyangka kemenangan berpihak pada tentera muslimin. Inilah yang menjadi punca kekalahan tentera muslimin pada waktu itu. Bila tentera musyrikin lihat tentera muslimin ni, dia dah ralit, maknanya dia dah tengok harta rampasan perang dah banyak tengah kumpul-kumpul ni kan. Khalid ibn Al-Walid pada masa tu dia belum lagi masuk agama Islam. Dia tentera berkuda di pihak tentera musyrikin. Dia nampak daripada jauh tentera muslimin tengah collect. Mereka serang daripada belakang. Akhirnya berlakulah pertempuran yang kedua. Pertempuran kedua ini yang menyebabkan kekalahan yang teruk pada tentera muslimin. Sehingga disebutkan Nabi SAW patah gigi semua kan. Sampai ada yang mengatakan Nabi SAW mati dalam peperangan itu. Tapi itu rumours je lah, berita-berita yang tak betul. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini bila ada yang mempertikaikan kenapa kita kalah dalam peperangan Uhud. Allah kata, nak salahkan siapa? Kesalahan itu ada pada diri kalian sendiri. Ini pentafsiran yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Kathir ketika dia ceritakan tentang ayat ini. Baik, seterusnya kita lihat. Pada ayat yang ketiga di sini, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Bila kita buat banyak maksiat, ini maksud musibah ni, kalau kita lihat pada apa yang ditafsirkan di kalangan para ulama, mereka kata musibah ni maksudnya dosa. Kita buat dosa,
kita buat satu perkara maksiat, adakah kita nak kata Allah yang suruh kita buat maksiat? Tak. Sebab tu Allah kata, dosa dan maksiat yang kamu buat adalah kerana perbuatan tangan kamu sendiri. Jadi jangan salahkan Allah. Kenapa mencuri? Takdir Allah. Manusia kan macam tu kan. Kenapa mencuri? Nak buat macam mana? Dah Allah letak kat lauh mahfuz saya curi. Takkan Ustazah nak salahkan saya? Dia marah Kenapa awak ni ikut ajaran sesat? Nak buat macam mana? Dah takdir Allah. Saya dah pergi percaya orang tu bawa ajaran sesat. Dah nak jadi bini dia. Nak buat macam mana? Ni contoh yang saya bagi kan. Kita tak boleh kata begitu sebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal dan fikiran. Dan nafsu. Nafsu kita ni ada baik, ada buruknya. Keinginan-keinginan kita ini sebenarnya dia boleh untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau kita nampak perkara itu perkara yang tidak baik, maka seharusnya kita tinggalkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala firmankan pelbagai macam perkara-perkara yang tak baik dalam Al-Quran? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, ini dosa, ini maksiat, jangan buat, tinggalkan. Tapi kalau kita buat, nak salahkan siapa lagi? Jangan kata di kat akhirat, kat padang mahsyar, saya tak tahu ya Allah, Ustazah Sakinah tak cakap. Jangan cakap Ustazah Sakinah tak cakap. Aduh, ini fitnah. Ustazah Sakinah tak ajar kita, nama je doktor tau dia tu. Tapi kita muslimah semua dia buat bodoh, tak ajar. Jangan cakap gitu, tak baik tau. Siang malam saya mengajar ni, sampai sakit pun saya datang mengajar. Tiba-tiba depan Allah dia kata Ustazah Sakinah, nama dia ada doktor, tak nak mengajar. Dia nak ajar orang atas orang atas kayangan. Kita muslimah-muslimah yang bawah-bawah ni tak nak mengajar. Tak ada orang tanya saya, kenapa saya nak ajar muslimah-muslimah? Kenapa saya tak nak ajar kat universiti? Ramai orang tanya saya soalan tu. Kita side track sikit lah. Kenapa Sakinah tak nak ajar? Tak nak kerja dekat universiti? Kan ada doktor. Kenapa you tak nak jadi researcher? Kenapa you tak nak jadi ahli akademik? Kenapa you nak ajar muslimah? Don't you think that waste time? Ada orang kata, saya buat ni benda waste time. Saya kata, kenapa pula waste time? Saya rasa orang yang ada doktor tu sebenarnya yang perlu ajar muslimah-muslimah yang datang ke masjid untuk belajar agama. Salah ke mereka mendapat ilmu agama daripada orang yang berkelulusan tinggi? Kenapa nak downgrade muslimah-muslimah kita? Kan? Tak salah kan? Kalau tak ada orang nak buat, biar saya buat. Kalau tak ada orang yang nak buat, biar saya buat. Senang. Sebab itu tanggungjawab. Memang Allah akan tanya, Sakinah, apa jadi dengan muslimah-muslimah kat masjid? Kan? Kau buat apa ni masyarakat awam ni? Aduhai. Masyarakat awam yang nak belajar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni. Buat apa? Buat bodoh je. Tak layan. Allah tanya juga kita. Jadi bahagian masing-masing lah ya. Jangan pertikaikan apa yang orang lain buat. Kadang orang pertikaikan, kenapa ada doktor sia-sia belajar tinggi-tinggi, basuh ajar kuliah muslimah, kuliah duha. Kenapa nak pandang rendah pada kuliah duha ni? Dekat madrasah tak belajar kitab Fawaidul Fawaid tau. Makcik-makcik buka kitab Fathul Bari kau, aku cakap. Betul, makcik-makcik buka kitab Fathul Bari, Sahih Muslim. Budak madrasah tak buka pun kitab tu. Tak tahu pun nak baca macam mana. Kita makcik-makcik baca buku, ya Allah, berat-berat. Bawa tebal-tebal. Bangga makcik-makcik. Bangga juga. Alhamdulillah. Kita belajar macam tu. So kenapa nak downgrade? Kita kata di sini, ilmu itu dia boleh disebarkan melalui pelbagai cara, pelbagai medium. Siapa? Kalau saya pilih mad'u saya, audiens saya, muslimah-muslimah, jangan pertikaikan lah ya perkara tu. Kan? Kenapa nak sakit hati sangat orang ada doktor mengajar masjid? Takut ke saya ambil job kat orang lain? Sama je payment. Sama je payment. Okey dah, itu saya track sikit ya. Okey baik, terus kita lihat kat sini. Dah tinggalkan saja apa yang saya sebutkan tadi. Kita advertise sekejap tu. Baik, seterusnya kita lihat. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala tadi dah sebutkan tentang musibah, perkara-perkara yang tak baik yang berlaku dalam hidup kita. Semua itu besar kemungkinan adalah kerana daripada perbuatan kita sendiri. Jadi jangan kita salahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terus lihat pada muka surat 269 di situ.
pada perenggan yang ketiga ya, dua ayat Al-Quran yang ada di atas tinggalkan sahaja sebab perkaranya sama. Jadi saya tak nak ulang banyak kali. Yang penting surah An-Nisa ayat 79, surah Al-Imran ayat 165, surah Asy-Syura ayat 30, surah Al-Anfal ayat 53 dan surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-11. Kelima-lima ayat dan surah ini menceritakan tentang musibah yang berlaku dalam kehidupan manusia, itu musibah yang buruk yang mana ia berlaku kerana manusia itu sendiri yang melakukannya. Baik, seterusnya kita lihat pada perenggan ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkabarkan hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada setiap umat sejak zaman Nabi Adam hingga akhir masa nanti. Dalam semua hukuman yang ditimpakannya itu, dia Azza wa Jal selalu menegaskan bahawa manusialah yang telah menzalimi diri sendiri. Okay, jadi biasa Allah Subhanahu Wa Taala akan tegaskan dalam Al-Quran yang menzalimi diri sendiri, yang buat dosa itu adalah manusia. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh mereka itu buat dosa. Jadi mereka adalah orang-orang yang menzalimi, bukan yang dizalimi. Orang pertama yang mengakui kezaliman diri sendiri ini adalah ayah dan ibu seluruh manusia itu sendiri, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Kenapa Nabi Adam baca ayat ini? Ataupun kenapa Nabi Adam doa dengan doa ini? Dia makan buah, bukan makan kurma Ada je Ustaz Zari nak menyakat. Bukan makan kurma Okey, jangan salah cakap Dia makan daripada pokok yang dilarang. Cuma tak sebutlah pokok apa. Cerita-cerita orang kata dia makan pokok apple ke apa itu semua cerita Israiliyat. Riwayatnya riwayat yang tak sahih. Yang penting kita faham Nabi Adam dia melanggar larangan Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah ciptakan bersama dia dengan isterinya juga. Itu seorang wanita hidup bersama-sama dengan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada dia, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, engkau duduklah, tinggal dalam syurga bersama dengan isterimu. Dan Allah kata kepada Nabi Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dalam syurga ini nak makan apa makan sepuas-puasnya. Nak makan apa ambil makan, tak kisah. Kemudian Allah kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ada satu pokok. Jangan dekat. Allah tak kata jangan makan, tapi Allah kata jangan dekat. Wala taqraba, kalian berdua jangan dekat dengan pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarata. Allah kata apa? Fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian berdua dekat dengan pohon larangan ini, maka kalian akan menjadi di kalangan orang-orang yang zalim. Dari tadi kita sebut Imam Ibn Qayyim kata apa? Kalau orang itu dia buat dosa bermakna dia menzalimi diri dia sendiri. Dia bukan orang yang dizalimi. Allah Subhanahu Wa Taala telah ingatkan kepada Nabi Adam, iaitu manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kalian berdua jangan dekat dengan pokok ini. Kalau kalian dekat dengan pokok ini, kalian berdua akan jadi orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Kenapa kita kata dia menzalimi diri sendiri? Sebab dia dekat dengan pokok. Kerana dia melanggar perintah Allah. Begitulah juga hidup kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sesuatu dalam hidup kita ni, Allah kata zina itu haram. Jangan ambil rasuah, jangan menipu,
jangan menzalimi, jangan jadi orang yang mengkhianati. Ini semua adalah perkara-perkara yang haram. Ada banyak lagi perkara haram yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, semua larangan-larangan ini kalau kalian buat, kalian akan masuk dalam neraka. Allah dah ingatkan ya dalam Al-Quran. Nabi SAW juga sebutkan banyak dalam hadis-hadis baginda. Buat dosa ini masuk dalam neraka. Buat ini dapat ini. Pelbagai macam azab yang dijanjikan kepada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Bermakna kita tahu. Saya tanya sekali lagi. Kalau kita nampak depan tu ada lubang, nak jalan ke tidak? Kenapa tak jalan? Nanti masuk. Tapi satunya kerana kita tahu. Okey? Sebab tu kita tak jalan. Kita akan avoid tempat tu. Kita akan betul-betul, janganlah. Kita kalau nampak ada crane ke apa kan, kita pun mesti, jangan jalan. Tiba-tiba kan terhempap. Kita nampak gitu. Kita dah berjaga-jaga. Kita dah takut. Sebab kita nampak ada bahaya di situ. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, Nabi SAW sebutkan dalam hadis Nabi tentang pelbagai macam siksaan, pelbagai macam dosa yang mana kalau kita buat akan dapat azab dalam api neraka. Justru kita sebagai seorang muslimah, kita kena tinggalkan perkara itu. Tapi kalau kita buat, salah siapa? Sedangkan kita tahu, adakah itu perbuatan yang menzalimi diri sendiri? Ya. Ia perbuatan yang menzalimi diri kita sendiri. Kerana kita dah tahu dah. Tapi kita nak juga buat. Kita tahu, ni kalau buat ni masuk neraka ni. Tahu. Orang ramai tahu. Aku tahulah dosa, kau tak payah cakap dengan aku. Ramai orang cakap itu. Aku tahu dosa, tak payah cakap, tak isi kita sakit telinga. Aku tahulah, kubur masing-masing. Ramai orang cakap gitu. Maknanya dia tahu, tapi kenapa dia buat? Orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala, awal-awal Allah dah selamatkan kita ni muslimah. Nabi SAW selamatkan kita. Sebab itu Nabi sampaikan ayat Al-Quran ini disampaikan kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Untuk menyelamatkan kita agar kita ni tak masuk dalam api neraka Allah. Beritahu kepada kita, tapi kita buat juga. Bermakna kita sendiri yang menempah tempat itu. Jadi nak salahkan siapa? Adakah Allah menzalimi kita bila Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kita dalam api neraka? Ingat ya, Allah dia tidak akan campakkan orang dalam api neraka saja-saja. Tengoklah dek ni, bagus masuk neraka ni, angkat masuk. Tak ada. Allah tak macam gitu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Kita akan masuk syurga, neraka berdasarkan bagaimana kita ni ketika kita di dunia. Bagaimana keadaan diri kita. Kalau kita baik, salihah, taat kepada Allah, baik dengan semua orang, ikhlas semuanya, hatinya bersih. InsyaAllah, Allah lihat orang ini, Allah akan pertimbangkan, lihat betul-betul amal dia. Insan ini layak masuk dalam syurga, aku masukkan. Adakah kita ni kalau dah setelah beramal salih, dah qiyamul lail, betul-betul ikhlas kerana Allah, Allah tengok, tak sukalah dengan dia, masuk neraka. Tak, Allah tak begitu. Sebab itu, orang yang dia betul-betul jaga amal soleh dia, Allah akan tempatkan dia dalam syurga Allah. Tapi kalau kita menyia-nyiakan setiap peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita tak nak buat, kita tinggalkan sedangkan Allah dah beritahu dah kepada kita dengan pelbagai macam ganjaran. Kita tutup mata kita memilih sesuatu yang memudaratkan diri kita. Bermakna kita sendiri yang berzalimi diri kita. Allah tak zalim pada hamba dia. Ini maksud pada perenggan itu tadi yang kita baca sebelum kita baca doa Nabi Adam tu tadi. Nabi Adam AS, saya nak bawa satu riwayat ni. Riwayat yang dimuatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, ayat yang sebelumnya juga, Nabi Adam AS dan isterinya Hawa ini, memang mereka ini dengar perintah Allah. Mereka dengar perintah Allah, mereka taat kepada Allah. Cuma iblis ni yang dengki dengan Nabi Adam. Dia tak puas hati bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam. Dia memang dengki, dia tak suka. Kenapa dia ni baru Allah cipta terus-terus masuk dalam syurga Allah. Jealous. Ni bahaya. Jealous ni bahaya.
Sebab tu kita ni banyak kali kita ingatkan hati ni jangan ada rasa cemburu, jealous yang sampai kita nak hilangkan nikmat orang lain. Ini yang berlaku ni, Iblis dengan Nabi Adam ni. Iblis ni je nampak Nabi Adam dengan Hawa ni. Oh, kau main ya, duduk syurga, makan buah-buahan. Menyampah. Dia kan. Geram aku tengok ni dua-dua ni. Senang bersukaria dekat dalam syurga ni. Aku ni kena halau ni. Ini Iblis ni, aku kena halau dengan Allah daripada syurga ni. Tengok korang. Tak kekal ni dalam syurga. Ni manusia. Manusia kan makhluk Allah. Tak kekal ni, tak lama. Tengoklah. Ni orang dengki macam tu. Kita kalau nak tahu kita dengki ke tidak, kita kalau nampak kawan kita ni ada nikmat, tengok macam mana hati kita. Kita nak kata apa? Tak lama. Biak-pi dia kalau dalam bahasa Kedah. Biak-pi dia tu. Habis terlungkop nanti tengok dia. Kau tengok aja, ni maknanya dengki. Hatinya tak sihat. Sebab kita kalau nampak kebaikan yang ada pada teman kita, kita doakan yang baik-baik. Itu orang yang beriman sedemikian. Kalaupun kita kata kita jealous itu akan bawa kita jadi orang yang lebih baik. Dalam masa yang sama kita akan doakan. Ini namanya ribtah dalam agama kita. Itu adalah orang kata dengki yang baik. Ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau dengki macam iblis itu tadi, itulah yang dia buat. Sampaikan dia goda Nabi Adam dan isteri dia dekat dengan pokok tu. Tak ada apa-apa. Dia kata gitu kan, tak ada apa-apa. Sampai apa? Iblis ni dia bersumpah dengan nama Allah. Ini yang menyebabkan Nabi Adam percaya kepada dia. Sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Iblis ni dia kata apa dengan Nabi Adam? Aku ni dah lama makan garam Adam. Kita mesti percaya kan kalau orang katakan, dia dah lama tau, dia senior. Semestilah kita percaya cakap dia tau. Dia dah lama makan garam. Sebaik tak darah tinggi. Kita kalau ada orang yang senior datang kepada kita, dia beri nasihat, kita pertama sekali kita mesti percaya. Sebab apa? Dia dah lama makan garam. Dia dah lama berada dalam arena itu kan, kata kan? Contoh, iblis, dia dah lama, dia dah lebih dulu daripada Adam dalam syurga. Jadi iblis ni kata, aku dah lama dah dalam syurga ni. Adam, Allah tak kasih kau pergi kat pokok tu sebab apa? Supaya kau ni tak jadi malaikat. Supaya kau ni tak jadi orang yang kekal. Boleh makan sebenarnya. Aku sumpah dengan nama Allah. Dia kata apa? Aku ni, jangan takut. Aku ni penasihat kau yang the best. Nabi Adam, ialah kita, orang kata junior. Kita dengar cakap, oh alah, dia dah lama kan. Jadi terpengaruh. Itu yang menyebabkan Nabi Adam dia makan. Pergi dekat pokok tu bersama dengan isteri dia makan. Bila makan tu Allah ceritakan dalam Al-Quran, terbukalah aurat mereka. Jadi Imam At-Tabari dia ambil riwayat ini, dia ceritakan, dia muatkan dalam kitab dia. Dia kata apa? Bila terbuka aurat Nabi Adam ni, dia lari. Dalam syurga tu dia lari. Dia lari, ada satu pohon ini. Sebab Nabi Adam ni tubuh dia tinggi tau. Okay, dia punya posture tubuh dia tinggi. Orang dulu-dulu dia tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Tubuhnya begitu tinggi lampai. Jadi ada satu pokok ni, dia kait rambut Nabi Adam ni. Dia angkat. Nabi Adam kata apa kepada pokok ni? Kau lepaskan aku. Pokok ni kata apa? Tak, aku takkan lepaskan engkau. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun tanya kepada Nabi Adam, Adam, kau nak lari mana? Sebab dia nak lari tadi kan? Tapi nak lari mana? Betul lah soalan Allah tu. Kau nak lari mana Adam? Nabi Adam kata apa? Tak, aku bukan nak lari wahai Allah. Tapi aku malu. Aku malu dengan engkau. Ini orang yang berdosa. Nabi Adam ditunjukkan kepada kita bagaimana orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan malu dengan Allah. Mungkin kita rasa, mungkin Nabi Adam dia nak defend diri dia. Dia nak kata, iblis tu yang suruh aku makan. Tapi kita tak pernah sangka jawapan yang diberikan oleh Nabi Adam. Dia kata, aku malu dengan engkau wahai Allah. Dan itulah dia mohon taubat kepada Allah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi Adam dengan doa ini.
Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana. Dan sekiranya jika engkau tak ampunkan kami. Nabi Adam kata apa dalam doa ini? Wa tarhamna, kalau engkau tak ampunkan kami, kalau engkau tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami akan jadi di kalangan orang yang rugi. Kerana kami tidak mendapat pengampunan dan rahmat daripadamu. Rasa malu yang ada pada Nabi Adam ini satu bentuk pengakuan bahawa aku telah menzalimi diri aku sendiri. Setelah aku mengaku apa yang kau perintahkan itu adalah perkara yang benar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga ada tanya kepada Nabi Adam, bukankah aku dah larang kau Adam, jangan dekat dengan pokok ini. Maknanya Allah beritahu kan, Allah kata jangan dekat, tapi kenapa dekat juga? Bahkan aku dah kata kepada engkau Adam, syaitan ini musuh engkau yang nyata. Sampai bila-bila dia akan jadi musuh engkau, tapi kenapa engkau ikut juga? Iblis tu datang tadi kan kepada dia. Kenapa dia dengar juga? Padahal yang mula-mula yang ingatkan dia adalah Tuhan. Allah yang menciptakan dia. Allah ingatkan kepada dia, Adam, Iblis ni musuh kau. Iblis ni musuh kau yang nyata. Sampai bila-bila dia takkan jadi kawan kau. Tapi dia datang, tiba-tiba dia janji dengan nama aku. Kau ikut cakap dia. Itu juga berlaku kepada kita hari ini. Allah dah ingatkan kepada kita dengan pelbagai macam perkara dalam Al-Quran. Allah dah ingatkan kepada kita dengan pelbagai macam dosa, maksiat, neraka. Allah ceritakan apa yang berlaku dalam neraka. Bukankah Allah dah ceritakan kepada kita? Tapi kenapa kita buat juga? Itu berlaku kepada Nabi Adam AS. Tapi kita nampak apa yang Nabi Adam AS ucapkan. Dia tak sebagaimana syaitan. Syaitan bila dia tak nak tunduk hormat kepada Nabi Adam, adakah dia itu rasa malu di hadapan Allah? Berbeza dengan iblis. Iblis ini bila Allah kata kau ni memang hamba yang betul-betul sombong. Kau ni hamba yang tak reti bersyukur. Engkau hamba yang betul-betul membanggakan diri dalam syurga aku. Tapi iblis kata apa? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Adakah dia malu kepada Allah? Tak. Itu iblis. Perangai iblis, kena ingat tu. Iblis dia tak ada rasa malu hatta dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan pun kebongkakan, kesombongan dia terus semakin besar. Hingga Allah halau dia daripada syurga. Kesombongan dia tak merudum. Kesombongan dia makin meninggi hingga dia janji kepada Allah, aku takkan lepaskan anak Adam walaupun seorang. Akan aku bawa mereka semua ini masuk dalam neraka engkau yang kau ciptakan, wahai Allah. Ini kata iblis, sumpah dia di hadapan Allah bila Allah keluarkan dia daripada syurga. Beza Nabi Adam dan iblis. Nabi Adam bila dia berdosa, bila dia menzalimi diri dia sendiri, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa malu, penuh rasa taubat, penuh rasa menyerah diri kepada Allah. Tapi iblis terus-terusan menghiasi dirinya dengan kesombongan yang tidak bertepi. Hingga hari ini dia mengajar kita tentang kesombongan itu. Dia mengajar kita supaya jadi makhluk yang sombong. Jangan ikut macam Adam, kau ikut macam aku. Apa-apa kalau salah pun kau jangan mengaku salah. Kau mesti kata diri engkau lah yang betul. Ini iblis yang ajar kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Adam ini. Supaya kita mencontohi bagaimana insan yang pertama bila dia berdosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang pertama ini, dia mengungkapkan rasa malunya
di hadapan Allah, rasa takutnya di hadapan Allah kerana dia tahu Allah dah beritahu kepada dia tapi dia ingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Dan di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah disebutkan tentang iblis di perenggan yang terakhir itu. Allah kata la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sebab iblis kata apa kepada Allah? Dia kata kepada Allah yang dia akan bawa kita semua ni masuk bersama-sama dengan dia dalam neraka. Allah kata sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Silakan. Iblis tu dengan kesombongannya dia kata kepada Allah, aku akan bawa semua ni, akan aku hancurkan anak Adam, aku akan sesatkan mereka, aku akan bawa mereka, akan aku goda mereka daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri sehingga mereka ni tak boleh bernafas daripada godaan aku. Allah kata silakan, nak bawa syurga ini milik aku. Allah kata gitu kepada iblis, syurga ini milik aku. Kalau itu yang kau nak buat, silakan. Aku bagi engkau peluang seluas-luasnya. Kita tengok siapa yang akan ikut engkau, siapa yang akan ikut aku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kalau ramai orang ikut engkau, yes, aku masukkan engkau bersama-sama dengan mereka yang ikut engkau. Aku tak berikan apa-apa pun jenis kasihan kepada mereka. Kalau kita lihat pada muka surat 270, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis pun berkata, wahai Rabbku, kerana engkau memutuskan bahawa aku ini makhluk engkau yang sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Iblis janji kepada Allah dia akan hiaskan kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan mata kita ini sebagai satu perkara yang indah sehingga kita akan buat dan tidak akan tinggalkan dosa dan maksiat. Wala ughwiyannahum ajma'in. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau yang benar-benar ikhlas. Ini pentingnya keikhlasan. Hamba Allah yang ikhlas, mereka akan terselamat daripada godaan iblis. Mereka yang sentiasa menjaga hatinya ini agar sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iblis tak mampu untuk ganggu. Iblis, jin, syaitan tak mampu untuk ganggu orang yang benar-benar ikhlas. Iblis, jin dan syaitan benci dengan orang yang ikhlas kepada Allah. Mereka amat benci kepada orang yang betul-betul buat amal soleh kerana Allah. Mereka benci kepada orang yang betul-betul buat sesuatu kerana syurga Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah. Kerana apa? Orang yang begini mereka tak berjaya untuk bawa bersama-sama masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah kata kepada dia, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Maknanya iblis walaupun dia dah janji pada Allah yang dia akan rosakkan anak cucu Adam ini, tapi Allah ingatkan kepada dia, engkau tak boleh menguasai manusia. Ini istimewanya kita ya. Manusia ni Allah ciptakan. Kau tak boleh kuasai manusia ini. Kalau kau berjaya kuasai, Allah kata orang itu illa manittaba'aka minal ghawin. Kalau engkau berjaya kuasai manusia itu, mereka itu adalah orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang yang sesat, yang mana mereka itu memilih dengan pilihannya sendiri. Dan di sini jelaskan kepada kita maksud al-ghawin itu tadi. Kata al-ghay, iaitu al-ghawin ni, dan ia merupakan akar pembentuk kata al-ghawin dalam ayat di atas. Maknanya adalah menuruti hawa nafsu. Orang yang ikut hawa nafsu, mereka inilah yang berjaya dikuasai oleh syaitan. Kalau dia berjaya mengawal hawa nafsunya, syaitan tak mampu untuk menguasai dirinya.
Maka sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum juga mengakui bahawa kezaliman dan keburukan berasal dari diri sendiri. Hal ini sebagaimana ucapan yang dinukilkan dari Abu Bakar, Umar dan Ibn Mas'ud. Dalam hal ini, aku menegaskan demikian menurut pendapatku. Jika yang kukatakan benar, maka itu datangnya dari Allah. Sedangkan jika yang kukatakan salah, maka itu datangnya dariku dan dari syaitan. Sungguh Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan itu. Perbincangan ini ditutup dengan sebuah hadis kudusi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa taala menghitung amal kita ini, Allah akan berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya itu hanyalah amal-amal perbuatanmu. Aku perhitungkannya untukmu, kemudian aku membalasnya dengan sempurna. Di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan hitung semua amal soleh kita, amal buruk kita. Okay, kedua-duanya akan ditimbang dan akan diberikan dengan ganjaran dan sebaik-baik balasan pada setiap amal perbuatan kita. Jadi Allah kata, aku balas dengan sempurna apa yang kalian lakukan ketika kalian hidup di atas muka bumi. Siapa saja yang mendapatkan kebaikan, jadi bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kebaikan di hari kiamat kelak, maka Allah kata, falyahmadillah, hendaklah kamu memuji Allah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kerana apa? Kita yang muslimah, bila kita beramal soleh, ketika kita hidup ini, kita pun tak tahu hitungannya bagaimana. Kita memang, kita kata kita salat, kita puasa, ya, kita bayar zakat, kita jadi orang yang baik. Tapi kita tak tahu bagaimana hitungan ataupun bagaimana yang Allah lihat pada amal soleh kita ini. Adakah ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun bagaimana markahnya lah, kita pun tak tahu. Adakah betul-betul kita ni semua dapat straight A's? Ketika kita beramal soleh kan, kita dapat A ke B ke C, wallahu alam, kita tak pernah tahu. Tugas kita ialah beramal soleh sehabis mungkin. Kita all out, kita kata. Buat amal ni betul-betul, sungguh-sungguh ikhlas kerana Allah. Itu je tugas kita. Tapi apa yang Allah nak beri kepada kita, kita belum tentu lagi. Bagaimana perhitungannya. Di hari kiamat kelak, baru kita akan nampak bagaimana amalan yang kita lakukan itu di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu Allah kata, bila aku berikan kepada engkau dengan sebaik-baik ganjaran, aku balas dengan sesempurnanya amalan itu, falyahmadillah. Pujilah Allah. Tapi Allah ingatkan pada hadis ini, wa man wajada ghaira dhalik, siapa yang mana dia mendapati sebaliknya, iaitu Allah tak balas dengan balasan yang baik pada amal dia. Mungkin amal dia itu ada riak. Okay, kita dah pernah belajar kan, amal yang riak ni Allah tak terima. Amal yang mana kita buat untuk mendapat pujian manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Mungkin dalam hidup kita, kita ada menzalimi orang lain. Saya dah bincangkan di mana, Masjid Kasim, tak silap. Saya ada bincangkan hadis yang mana ada orang Nabi SAW sebutkan, dia datang di hari kiamat dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala salat, cantik semuanya. Tapi kemudian di hari kiamat, ternyata dia adalah orang yang menzalimi orang lain. Maknanya dia pernah maki orang itu, dia pernah ambil hartanya, dia pernah khianati orang ini. Semua pahala dia itu yang dia bawa di hadapan Allah, Allah akan beri kepada orang yang dia sakiti itu. Tu hati-hati kita ni ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, ahli keluarga. Dan kita tak sangka kita ada buat perkara-perkara yang menzalimi orang lain. Jadi pahala yang baik kita bawa tu, kita dah cantik dah nak bawa dah. Kita dah syukurnya saya dah bawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat ni, nak persembahkan di hadapan Allah. Kita dah suka happy dah. Tapi bila di hadapan Allah,
ternyata rupanya engkau ada sakitkan hati orang ini. Orang ni rasa dizalimi dengan kata-kata engkau. Allah ambil pahala itu, Allah bagi kepada orang yang kita sakiti. Itu yang berlaku di hari kiamat. Sehingga Allah kata habis pahala dia. Kosong. Tapi masih lagi ni ada orang yang dia sakiti nak dibagi ni. Apa yang berlaku? Pahala, amalan buruk ataupun dosa orang yang dia sakiti ni akan dia transfer pada diri dia. Sampailah habis orang-orang yang dia zalimi itu tadi. Dosa-dosa ni berikan kepada dia. Ini dipanggil orang yang muflis di hari kiamat. Dia datang dengan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah. Tapi akhirnya dia bankrupt waktu tu juga. Bankrupt waktu tu juga. Dan Allah kata dalam hadis ini, kalau itulah yang kalian dapati ketika di hari kiamat. Kalian dapati bahawa amalan kalian ini umpama debu-debu yang berterbangan di atas langit. Jika kalian dapati sedemikian, Allah sebutkan dalam hadis ini, fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah engkau itu mencela melainkan dirimu sendiri. Jangan engkau cela melainkan diri engkau sendiri. Jangan salahkan iblis. Jangan salahkan syaitan. Mungkin kita kata ni salah syaitan lah goda aku buat benda-benda macam gini. Kita jangan salahkan orang lain. Kalau engkau tak buat kat aku, takkan aku nak buat kat engkau. Dia tak ada maknanya dialog-dialog yang macam gini ya muslimah dekat akhirat, tak ada. Kita pun tak boleh nak salahkan Allah. Allah, saya tak tahu pun rupanya kena transfer pahala. Kalau saya tahu saya tak buat, ya Allah. Kita tak ada dialog-dialog yang begini, tak ada. Sebab tu Allah kata, jangan cela melainkan diri dia sendiri. Itulah yang berlaku. Maknanya, nafsu kita yang ada pada hati kita ni muslimah, kita perlu banyak kawal dia. Jangan jadi orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu dah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala dah ceritakan kepada kita antaranya dengan hadis yang terakhir ni. Yang kita baca, yang baru kita baca ini. Ia sebagai bukti nafsu orang yang beriman ini bila ia dipandu dengan ujian demi ujian. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dalam kehidupan dia, nafsu itu akan terdidik untuk lebih mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis-hadis baginda. Sebab itu ujian ini dilihat sebagai satu perkara yang baik dalam hidup kita. Kerana ia mendidik jiwa kita sebagai hamba yang benar-benar sabar, sebagai hamba yang benar-benar takwa kepada Allah. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan juga kelapangan masa agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.